بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam sesi perkongsian ilmu, kuasai tata bahasa, kenali perkataan, fahami Al-Quran, sesi ke-43. Dalam sesi ini kita akan mengkaji mengenai istisna dan mustasna. Dalam beberapa sesi yang lalu kita telah pun mengkaji mengenai jenis-jenis isim berbentuk mansubat ni, daripada berbagai bentuk maf'ulun hinggalah kepada isim ina dan saudara-saudaranya, khabar kana dan saudara-saudaranya, dan maf'ulun zanna dan saudara-saudaranya, dan juga isim la nafi lil jins. Ya, jadi kalau kita lihat ini semua adalah isim yang berbentuk mansubat sepenuhnya, empat-empat ni, dan juga yang 5 maf'ulun. Tapi kali ini kita akan juga mula melihat beberapa juga isim yang berbentuk mansubat, tapi bukan semua bentuk ni akan mansubat. Dia ada juga yang berbentuk majrul dan juga berbentuk marfu', bergantung kepada peraturan-peraturannya. So kita mula dengan mustasna, dengan munada'. Lepas tu kita akan melihat juga badal, ma'tuf, taukid dan na'at juga ni selepas ni. Sekarang kita lihat apa mustasna ni. Dalam tata bahasa Arab terdapat harfun atau huruf istisna, iaitu dia merupakan harfun atau kata sambung yang digunakan untuk mengecualikan sesuatu. Yang popular adalah perkataan illa. Dia memang kita banyak jumpa juga dalam Al-Quran. So selalunya isim yang terletak selepas huruf istisna ini dipanggil mustasna. Bahagian umum daripada mana sesuatu perkara dikecualikan disebut mustasna minhu. Dia ada mustasna dan mustasna minhu. Dan antara huruf-huruf istisna ialah illa, hasya, ada, siwa, ghaira dan khala, yang bermaksud kecuali, melainkan, selain atau bukan, atau kadang-kadang juga tidak. The translation. Penentuan i'rab isim mustasna ini bergantung kepada kedudukannya. Kita lihat i'rab untuk isim mustasna ni dia berbagai-bagai. Dia boleh majrur, boleh mansub, boleh juga marfu'. So bergantung pada kedudukannya. Pertamanya dia boleh mansub, iaitu jika ayat tu positif. Dan juga mustasna minhunya disebut. Lagi satu, dia boleh juga mansub atau ikut i'rab mustasna minhu tu. Dan juga marfu' kalau sebagai badal jika ayat itu negatif, dan mustasna minhu tu disebut. InsyaAllah nanti kita tengok lepas ni bagaimana contoh-contoh ayat-ayat dia. Lepas tu kita tengok i'rab juga boleh mengikut fungsinya dalam ayat, iaitu jika ayat itu negatif dan mustasna minhu tidak disebut umpamanya. Marfu' jika berfungsi sebagai fa'il atau subjek, mansub jika maf'ulun bihi atau objek, dan juga majrur jika selepas harfu jar. Dan selain daripada itu, dia boleh juga majrur bagi huruf istigna, ghaira dan juga siwa. Kan selalunya berfungsi sebagai mudhaf ilaih, dan boleh mansub atau majrur bagi khala, ada dan hasya. Selain juga itu kita lihat mustasna dan mustasna minhu ni juga boleh dari kumpulan yang sama atau bukan. Dia boleh juga berbeza. Nanti kita insyaAllah kita lihat contoh-contoh. Pertamanya, isim mustasna ni boleh ber-i'rab mansub apabila ayat dia terletak dalam ayat yang positif dan mustasna minhunya disebut. Kalau kita tengok ayat kita raja'at tulabu illa hamidan. Kalau kita tengok di sini huruf istigna kita adalah illa. Dan hamidan ni adalah isim mustasna. Dan mustasna minhu kita adalah ni at-tulabu ni. Para pelajar telah pulang kecuali Hamid. Dia boleh juga mansub juga jika ayat negatif. Tadi ayat positif dia mansub dengan mustasna minhu disebut. Kalau ayat negatif dia juga akan boleh jadi mansub bila juga mustasna disebut.
Kita makna kita ayat negatif ni bila ada perkataan ma atau la di sini maknanya tidak. So kalau ayat saya kata ma raja'at tulabu illa hamidan. Tu maknanya isim mustasna kita adalah mansub. So mustasna minhu kita masih tulabu ni para pelajar. Tapi kita boleh juga ada ma raja'at tulabu illa hamidun. Di sini kita lihat dia adalah mengikut. Dia mengikut mustasna minhu ni. Huruf ni hamidun dia marfu, and then mustasna minhu kita pun di sini marfu. Jadi isim mustasna dengan mustasna minhu i'rabnya sama. Itu yang dimaksudkan dia mengikut i'rab. So maksudnya di sini para pelajar tidak pulang kecuali Hamid. Selain daripada itu, kalau misalnya isim mustasna ni menjadi badal, iaitu menjadi badal kepada mustasna minhu. Pertamanya dia boleh marfu kalau isim mustasna minhu kita ni adalah marfu. Umpamanya dalam ayat ni kita ma raja'at tulabu illa hamidun. Para pelajar tidak pulang kecuali Hamid. Di sini ayat pun negatif, ada ma. Tapi dia boleh juga mansub kalau badal tu juga adalah mansub. Kalau mustasna minhu tu mansub kerana dia menjadi maf'ulun bihi. Macam dalam ayat ni dia menjadi maf'ulun bihi pada ayat. Ma ra'aitu tulabu. Saya tidak melihat para pelajar. Saya tidak melihat siapa? Saya tidak melihat pelajar. Jadi dia adalah objek kan, dan maf'ulun bihi sini. Illa hamidan, melainkan atau kecuali Hamid. Jadi di sini dia ikut i'rab dia sama-sama mansub juga di sini. Sebab badal kan, badal memang dia menurut. Konsep badal ni insya-Allah kita akan buat lagi 2 atau 3 sesi akan datang. Lepas tu dia boleh juga majrul jika badal majrul. Kerana mustasna minhu ni terletak selepas harfu jar. Kalau tengok ayat saya ni ma zahabtu ila asdiqai illa hamidin. So kita tengok asdiqai ni adalah majrul kerana selepas ila ni harfu jar ila kan. Saya pergi kepada kawan-kawan saya ni, kecuali Hamid. Jadi kita tengok sini dia juga menjadi badal di sini, jadi dia majrul sebab di sini adalah majrul. Ya. Lagi satu, jika ayat negatif, sekarang ni mustasna minhu ni tidak disebut. Dia absent ya. So kita lihat i'rab akan mengikut fungsi dalam ayat. Ayat isim mustasna tu apa dia punya fungsi. Umpamanya dia boleh jadi marfu kalau dia jadi sebagai fa'il atau subjek. Umpamanya ayat ni ma raja'a illa hamidun. Itu hanya Hamid telah pulang. Lepas tu dia boleh juga mansub jika dia jadi sebagai maf'ul bihi atau objek. Ma ra'aitu illa hamidan. Saya hanya melihat Hamid. Lepas tu juga boleh majrur jika selepas harfu jar. Ma marartu illa bihamidin. Jadi kita tengok hamidin kan, sebab ada bi ni, harfu jar bi ni. Saya tidak bertemu kecuali dengan Hamid. Selain daripada tu, mustasna ni juga, selain daripada ini kita lihat dia daripada kumpulan yang sama. Tapi kita juga boleh dapat mustasna yang bukan dari kumpulan yang sama. Umpamanya ayat ni. Ihtarakat al-jami'atu illal kutuba. Kita tengok sini al-jami'atu ni adalah mustasna minhu, maknanya universiti. Al-kutubah ni adalah buku. Dia adalah isim mustasna kita. Isim isna kita adalah masih illah. Jadi di sini kita akan dapati i'rab keduanya berbeza. So kita lihat makna di sini universiti itu terbakar kecuali sejumlah buku. Sekarang kita lihat pula bila istighna kita adalah berbentuk ghaira atau siwa. Kita lihat mustanad jenis ini selalunya dibaca majrur kerana dia menjadi mudhaf ilaihi sebagai konsepnya selalunya perkataan ghaira dan siwa ni dia akan menjadi mudhaf dan isim yang berikutnya adalah mudhaf ilaihi. Jadi bila mudhaf ilaihi konsep dia memanglah dia jadi majrur, sebab tu dia akan jadi majrur sini. So kita tengok umpamanya ayat saya ja'at tulabu ghaira hamidin. Di sini isim mustasna kita Hamidin kan. Dia dah baris bawah ni. Ghaira ni adalah huruf istighna kita. Dan makna di sini para pelajar telah datang kecuali Hamid. Juga kita boleh juga i'rab huruf istighna ni boleh bertukar ikut fungsi, iaitu perkataan ghaira tu pelaknya.
Tadi kita melihat pada isim mustasna, tapi ni di sini untuk ghaira ni dia huruf istisna dia pula ni boleh bertukar. Dia kalau boleh dia kalau mansub, kalau dia sebagai maf'ulun bihi. Umpamanya ayat ni ma ra'aitu ghaira hamidin. Di sini ghaira ni dia adalah sebagai maf'ulun bihi. Ra'aitu ghaira, saya tidak melihat seseorang kecuali Hamid. Dan lepas tu ghairu dia boleh jadi marfu' sebagai badal, sebagai badal at-tulabu ni. Ma raja'at tulabu ghairu hamidin. So dia ni jadi sebagai badal. Ni ghairu hamidin ni, dia hamidin ni masih hamidin sebab dia ni semua jadi mudhaf ilaih ni. So kat sini maknanya para pelajar tidak pulang kecuali Hamid. Lepas tu dia boleh juga marfu' kalau dia berfungsi sebagai fa'il. Ma raja'a ghairu hamidin. Di sini dia adalah sebagai fa'il. Tidak ada yang pulang kecuali Hamid. And then dia boleh juga ghairi, iaitu majrur selepas harfu jar. Dia terletak selepas harfu jar. So kita lihat ayat ni marartu bi ghairi hamidin. Bi ghairi di sini sebab ada bi harfu jar sini. Saya bertemu dengan selain Hamid. Jadi kalau kita tengok semua ghairi hamidin, ghairu hamidin, ghairu hamidin, ghaira hamidin. Jadi ini semua sekali dia adalah majrur, isim mustasna atau majrur kerana dia adalah mudhaf ilaih. Sekarang kita lihat pula mustasna dengan perkataan hala, dengan ada dan hasya. Pertamanya, kalau kita lihat dia boleh mansub sebagai maf'ulun bihi kerana huruf istisna dan termasuk dalam fa'il fi'il madi. So kalau kita tengok perkataan ni untuk hala misalnya raja'at tulabu hala hamidan. So kita tengok isim mustasna kita ni adalah mansub kerana hala di sini adalah sebagai dia adalah fi'il madi. Jadi hamidan ni menjadi maf'ulun bihi kepada dia. Jadi itu yang jadi dia mansub. So maknanya di sini para pelajar telah pulang kecuali Hamid. Lepas tu kalau kita lihat untuk perkataan ada sama juga. Raja'at tulabu ada hamidan. Para pelajar telah pulang kecuali Hamid. Lagi satu dia boleh juga majrul kerana menjadi harfu jar tambahan. Raja'at tulabu hala hamidin. Boleh juga bentuk begini. So para pelajar telah pulang kecuali Hamid. Raja'at tulabu ada hamidin. Para pelajar telah pulang kecuali Hamid. Kalau kita lihat translation dalam bahasa Malaysia ni semua sama. Tapi di sini kita lihat dia ada berbeza. Dia ada hamidan dan perkataan hala dan ada. Untuk hasya pula. Hasya ni selalunya dia majrul. Kerana hasya selalunya dianggap sebagai harfu jar. Dia sendiri jadi harfu jar. So kita tengok raja'at tulabu hasya hamidin. Para pelajar telah pulang kecuali Hamid. Tapi kalau dia didahului ma, ayat tu, perkataan huruf istisna kita didahului ma. Ni mahala. Kita mahala dia akan jadi isim istisna kita akan jadi mansub. Tadi dia majrur kan? Ni dia mansub. Misalnya kalau kita tengok raja'at tulabu ma hala hamidan. Para pelajar telah pulang kecuali Hamid. Atau kita ada ra'aitu tulaba ma hala hamidan. Masih di sini saya melihat para pelajar kecuali Hamid. Jadi masih juga ma hala hamidan. So kalau kita tengok lagi satu contoh, zahabtu ila asdiqai ma hala hamidan. Saya pergi kepada kawan-kawan saya kecuali Hamid. So masih ada juga bila ada ma ni, dia akan semua jadi mansub. Sekarang kita lihat contoh ayat Quran apabila ayat positif dan mustasna minhu disebut. Jadi di sini i'rab mustasna adalah mansub. So ayat kita ni ka'annahum yauma yarawunaha lam yalbasu illa asyiyatan aw duhaha. So kalau kita lihat makna di sini mereka merasa pada hari mereka melihatnya seolah-olah mereka tidak tinggal di dunia melainkan sekadar satu petang atau paginya sahaja. Istisna yang pengecualiannya ada illa. Jadi kita hari itu ada kecuali melainkan satu petang hari ini. So istisna selepasnya asyiyatan ni isim mustasna kita. So, jadi kita lihat dia adalah mansub, zaraf dia adalah merupakan zaraf zaman. Jadi kalau kita lihat di mana mustasna minhu dia, yang dia kecualikan tu adalah yauma ni. Mustasna minhu ni dia kalau kita tengok dia juga zaraf zaman, dia juga adalah mansub di sini. Jadi dua-duanya adalah mansub ya.
Lagi di sini kita tengok fa'il dan fa'il hum ni, yalbasu ni, iaitu fi'il mudhari' majzum dengan hazaf nun. Dalamnya tersembunyi fa'il dan min muttasil mabni dengan sukun takdirnya hum fi mahli rafi'in. Jadi di sini isim mustasna dan juga mustasna minhu i'rabnya sama, mansub. Satu lagi contoh, fa'anjainahu wa ahlahu illa amra'atahu kanat minal ghabirin. Di sini juga kita tengok istisna kita nak ilam ra'ata, amra'ata ni jadi istim mustasna kita ni, isteri ni. Ayat ni makna maka kami selamatkan dia dan keluarganya serta pengikut-pengikutnya, melainkan isterinya adalah dia dari orang-orang yang dibinasakan. Dia mengecualikan isteri ni yang daripada ahli keluarga. So mustasna minhu adalah ahla ni. Dia adalah ahli keluarga. Ya. So kita tengok dia adalah mansub. Dan amra'ata ni pun juga mansub. Di sini ahla ni juga adalah seperti tadi. Dia juga maf'ulun bihi. Sebab di sini sebelum ni anjaidna ni adalah fi'il dan fa'il nahnu. Dia fi'il madhi mabni dengan sukun. Dan dalamnya tersembunyi fa'il dan damir muttasil mabni dengan nun alif atas sukun takdirnya nahnu fi mahli raf'in. Sekarang kita beralih pula kepada ayat yang negatif, tapi mustasna minhu-nya disebut. Jadi i'rab di sini selalunya adalah akan mengikut i'rab mustasna minhu. Kalau kita tengok ayat ni, wama Muhammadun illa rasulun qad halat min qablihi rusul. Ayat ni negatif sebab ada perkataan ma ni, maknanya tidak kan. Makna di sini dan tidaklah Muhammad itu melainkan seorang rasul yang sudah pun didahului oleh beberapa orang rasul. Jadi di sini ayat ini negatif. Jadi kita lihat apa tu istisna kita ada illa ni. Isim mustasna kita adalah rasulun. Dia adalah marfu' kita tengok ni sebab dia sebagai khabar. Jadi kalau kita tengok mustasna minhu dia ni adalah apa tu Muhammadun. Dia juga adalah marfu' kerana di sini dia adalah sebagai mubtada'. Jadi di sini bila ayat negatif dan apa tu kita lihat isim mustasna akan i'rab dia akan mengikut mustasna minhu. Di sini kedua-duanya adalah marfu'. Satu lagi contoh ayat negatif ni, kita ada ma di sini. Wa ma tas'aluhum alaihi min ajr in huwa illa zikrul lil alamin. Di sini maknanya padahal engkau tidak meminta kepada mereka sebarang upah tentang ajaran Al-Quran. Sedang ia, itu Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan dan pengajaran bagi seluruh alam. So istisna illa ni, tak lain hanyalah zikrun, peringatan ya dia. So zikrun ni isim mustasna kita ni. So dia adalah marfu' kerana kalau kita lihat dia ni mengikut mustasna dia. Mustasna minhu dia huwa ni. Huwa ni adalah sebagai mubtada', so dia adalah fi mahli rafi'in. Maknanya dia adalah marfu' ya. Jadi zikrun ni jadi marfu', dia adalah sebagai khabar di sini. Kalau ayat negatif kita lihat apa tu mustasna minhu disebut, i'rab mustasna adalah mengikut i'rab mustasna minhu kita. So ayat kita ni wama nursilul mursali na ila mubasyirin wa munzirin. Kita lihat sini nursilu adalah fi'il dan fa'il nahnu, iaitu mudhari' marfu' dengan dhammah, dalamnya tersembunyi fa'il dan damir mustatir takdirnya nahnu. Al-mursalina ni adalah mustasna minhu kita, dia adalah mansub. Dia kerana dia di sini berfungsi sebagai maf'ulun bihi. Dan huruf isti'na kita adalah illa. Dan mubasyirina ni adalah isim mustasna kita. Dia adalah mansub. Dia adalah maknanya apa tu pembawa berita gembira, iaitu dia sebahagian daripada rasul-rasul ni, daripada sebahagian daripada mustasna minhu ni ya. So makna di sini dan tiadalah kami utuskan rasul-rasul itu melainkan sebagai pembawa berita gembira dan pembawa amaran. Satu lagi contoh untuk isim mustasna beri'rab mansub ni ialah la yasma'una fiha lawan wala ta'sima illa qilan salaman salama. So apa tu huruf isti'na kita illa di sini dan diikuti oleh isim mustasna qilan. Dia adalah mansub dan dia adalah mengikut mustasna minhu kita adalah ta'siman. Dia adalah mansub, dia adalah berfungsi sebagai maktuf di sini ya. Apa tu maknanya perkataan yang menyebabkan dosa. Ini adalah perkataan melainkan perkataan yang mengatakan selamat-selamat. Jadi dia adalah sebahagian daripada apa tu dia mengecualikan sebahagian daripada perkataan mustasna minhu kita ni.
Ya, so kalau sini kalau kita lihat apa tu la yasma'una ni, yasma'u adalah fi'il dan fa'il hum, dia adalah mudhari', fi'il mudhari' marfu' dengan nun dan dalamnya tersembunyi fa'il dan min muttasil mabni dengan waw atas sukun, takdirnya hum fi mahli raf'in. So kalau makna sini mereka tidak mendengar dalam syurga itu perkataan yang sia-sia dan tiada pula yang menyebabkan dosa melainkan perkataan selamat-selamat. Sekarang kita lihat pula bila isim mustasna kita berbentuk badal. Kalau bentuk badal juga kita lihat dia akan juga menjadi marfu' ni. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Di sini kalau kita lihat maknanya Allah tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Melainkan Dia, illa huwa ni, yang tetap hidup, yang kekal selama-lamanya mentadbirkan sekalian makhluknya. Kalau kita tengok illa, melainkan Dia, huwa ni, dia adalah badal kepada Allahu ni. Jadi dia sebagai badal selalunya memang apa tu dia i'rabnya adalah marfu'. Jadi adalah sebab tapi dia sebab adalah damir, jadi dia fi mahli raf'in lah. Ini kita dah buat juga mengenai apa tu i'rab damir. Badal ni insya-Allah kita akan buat beberapa sesi akan datang. Satu lagi contoh apabila isim mustasna ni berfungsi sebagai badal di sini kita lihat syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Illa ni adalah huruf istighna kita lah. Jadi huwa ni adalah isim mustasna kita. Dia adalah badal di sini. Dia i'rab dia fi mahli raf'in. Dia adalah badal kepada Allah juga ni. So maknanya Allah menerangkan kepada sekalian makhluknya dengan dalil-dalil dan bukti bahawasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang sentiasa mentadbirkan seluruh alam dengan keadilan, dan malaikat-malaikat serta orang-orang yang berilmu mengakui dan menegaskan juga yang demikian. Satu lagi contoh juga di sini badal juga. Wallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha la ilaha illa huwal azizul hakim. So illa ni adalah harfun istighna kita, and then huwa ni adalah isim mustasna, dia adalah badal di sini, so adalah fi mahli raf'in. So dialah yang membentuk rupa kamu dalam rahim, iaitu ibu kamu, sebagaimana yang dikehendakinya. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Kita lihat pula contoh damir berbentuk ana ni. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Di sini kita tengok illa ni adalah huruf istighna kita, dan diikuti oleh ana ni isim mustasna kita, dia adalah fi mahli raf'in kerana di sini dia adalah berfungsi sebagai badal, jadi dia berbentuk marfu' lah di sini, so that's fi mahli raf'in. So maknanya dia menurunkan malaikat membawa wahyu dengan perintahnya kepada sesiapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya yang layak menjadi rasul, dengan berfirman kepada rasul-rasul, peringatkanlah hamba-hambaku bahawa tiada Tuhan selain aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepadaku. Satu lagi contoh isim mustasna berbentuk ana ni ya. So wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. So illa di sini adalah huruf harf istighna kita, diikuti oleh damir ana ni. Dia adalah isim mustasna, so dia adalah berfungsi sebagai badal di sini. Jadi bentuk i'rabnya adalah fi mahli raf'in. Dalam ayat ni kita ada lagi satu illa ni, tapi diikuti oleh nuhi ni. Dia adalah fi'il dan fa'il nahnu. Jadi dia adalah fi'il mudhari' marfu' dengan damah muqaddarah di sini. So kalau kita lihat dia di sini adalah berfungsi sebagai hal. Jadi dia adalah i'rabnya adalah fi mahali nasbin. Jadi kita lihat perbezaan ya. Jadi apa tu isim mustasna ni ada perkataan yang mengikuti huruf istighna kita, i'rabnya bergantung pada fungsi. Di sini dia badal fi mahli raf'in. Di sini dia hal fi mahli nasbin. So maknanya, dan kami tidak mengutus sebelummu wahai Muhammad seorang rasul pun, melainkan kami wahyukan kepadanya bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan aku, maka sembahlah aku.
Satu lagi contoh yang badal dia juga. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Di sini kita lihat illa ni isim istisna kita, and then ma ni dia adalah isim mausul, dia sebagai isim mustasna kita, dan dia juga adalah badal di sini. Itu dia badal menggantikan. Malaikat itu menjawab, Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak mempunyai pengetahuan selain dari apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Maknanya di sini apa yang ni adalah refer kepada pengetahuan ni, ilma ni. Dia isim mustasna kita ni, dia badal kepada ilma ni, isim la ni. Dia adalah mansub juga. So kita tengok kita ada la nafi lil jins ni, dan kita ada isim la ni ilma mansub, dan kita ada khabar la lana fi mahli rafi'in, sebab dia jar wa majrur kan di sini. Ni selalu kita dah lihat, baru lihat sesi lepas. Ni kalau kita lihat pula, bila ada harfu jar, kita akan lihat isim mustasna kita akan berbentuk majrur. Wala ta'amun illa min ghislin. Dan sini kita lihat illa ni isim istina kita, dan dia diselangi dengan ada harfu jar sebelum isim mustasna kita ghislin ni. Sebab itu dia jadi majrur sini. Dan kita tengok mustasna minhu kita ni adalah ta'amun, adalah marfu' di sini. Dia adalah maktuf. Maknanya dan tidak ada makanan baginya melainkan dari air danur. Ni orang dalam neraka lah ni ya. Satu lagi contoh apabila ada harfu jar ni, kita tengok duribat alaihimuz zillatu ainama suqifu illa bihablim minallah. Ila ni adalah huruf istina kita, and then B ni adalah harfu jar, and then hablin. Jadi isim mustasna kita adalah majrur di sini ya. So kerana dia adalah isim majrur selepas harfu jar. So maknanya di sini mereka ditimpakan kehinaan dari segala jurusan di mana saja mereka berada, kecuali mereka berpegang pada tali Allah. Sekarang kita lihat pula apabila ayat negatif dengan i'rab mustasna marfu' berfungsi sebagai fa'il ataupun subjek. So ayat kita wama ya'lamu ta'wilahu illallah. So kita tengok istigna kita illa di sini Allahu ni. Kita tengok dia isim mustasna dia adalah marfu' kerana dia adalah fa'il di sini. Dia adalah, kalau tengok sini ya'lamu ni adalah fi'il huwa di sini ya, mudhari' marfu' dengan dhammah. So makna di sini tidak ada yang mengetahui takwilnya, itu tafsir maksudnya yang sebenar melainkan Allah. Satu lagi contoh apabila mustasna marfu' kerana dia di sini adalah sebagai khabar di sini. Wa ma min ilahin illallah wa innallaha lahuwal azizul hakim. Di sini maknanya dan tiadalah Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan ingatlah sesungguhnya Allah dialah jua yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Sekarang kita lihat pula perkataan Allah ni berbentuk mansub selepas huruf istigna illa ni. Kita Allah na'buda illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Kalau kita lihat tadi kita tengok dia marfu' Allahu. Di sini dia Allah kerana dia adalah sebagai maf'ulun bihi di sini. So maknanya bahawa kita semua tidak menyembah melainkan Allah, dan kita tidak sekutukannya dengan sesuatu pun. Kita lihat pula perkataan Allah ni isim mustasna berbentuk majrur kerana selepas harfu jar. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Jadi ila ni adalah huruf istina kita dan diikuti oleh harfu ja'ala. Dan kita lihat isim mustasna kita Allahi, sebab baris majrur kerana lepas harfu ja ni. So makna di sini dan tiadalah sesuatu pun dari makhluk-makhluk yang bergerak di bumi melainkan Allah jualah yang menanggung rezekinya. Jadi saya harap dapat lihat perbezaan untuk perkataan saya mengambil perkataan Allah tadi ya. Jadi kita lihat Allahu bila dia sebagai subjek, sebagai fa'il ataupun sebagai khabar. Dan tadi kita juga lihat dia sebagai maf'ulun bihi, dia berbaris mansub. Dan di sini dia berbaris bawah ataupun majrur kerana selepas harfu jar. Jadi nampak perbezaan dia kan, insya-Allah. Kita melihat kembali isim mustasna mansub kerana maf'ulun bihi di sini ya. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra lakum walitatma'inna qulubukum bihi.
So makna di sini, dan Allah tidak menjadikan bantuan tentera malaikat itu melainkan kerana memberi kabar gembira kepada kamu dan supaya hati kamu tenteram dengan bantuan itu. Satu lagi contoh isim mustasna mansub ni. Wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. So ni illa adalah huruf istina kita, dan wururan ni dia adalah isim mustasna mansub kerana dia adalah maf'ulun bihi. Dan apa yang dijanjikan oleh syaitan itu tidak lain hanyalah tipu daya semata-mata. Kita lihat pula satu lagi contoh yang majrur ni. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillahi kitaban muajjala. So illa ni adalah huruf istina kita, dia adalah diikuti dengan harfu jar bi ni. Lepas tu izni adalah isim mustasna kita berbentuk majrur. So maknanya dan tiap-tiap makhluk yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, iaitu ketetapan ajal yang tertentu masanya. Dan satu lagi contoh yang ada harfu jar ni. Wa ma unzilatit tauratu wal injilu illa min ba'di. So kita tengok sini illa adalah huruf istina kita dan diikuti oleh min harfu jar, dan ba'di. Ini adalah zarf zaman, dia adalah majrul kerana harfu jar di sini ya. So kita tengok sini, padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan melainkan kemudian daripada zaman Nabi Ibrahim. Patutkah kamu berdegil? Satu lagi contoh, jika ayat negatif, i'rab mustasna marfu' berfungsi sebagai di sini sebagai badal. Wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Istina kita adalah ilah di sini, ada ilahun ni adalah isim mustasna, dia adalah marfu' kerana berfungsi sebagai badal. Dan tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Tuhan yang Maha Esa. So kita berpindah pula kepada isim mustasna yang berbentuk isim mausul ni, allazina ni. So kita tengok, wahai suma kuntum fawallu wujuhakum syatrahu li alla yakuna linnasi alaikum hujjatun illa allazina zalamu minhum. Illa ni adalah isim istisna kita, dan allazina ni dia adalah isim mausul, dan sebagai isim mustasna dia adalah fi mahli nasbin di sini. Dan di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah muka kamu ke arahnya, supaya tidak ada lagi sebarang alasan bagi orang-orang yang menyalahi kamu kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Lagi satu contoh isim mausul sebagai isim mustasna ni. Ilal ladzina tabu wa aslahu wa bayanu faulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat dan memperbaiki amal buruk mereka serta menerangkan apa yang mereka sembunyikan, maka orang-orang itu aku terima taubat mereka, dan akulah yang maha penerima taubat lagi maha mengasihani. So illa di sini isim istisna kita, dan allazina isim mausul, dia adalah sebagai isim mustasna, dia adalah fi mahli nasbin. Kita lihat pula contoh isim mustasna terdiri dari isim mausul man ni pula ya. So waman yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. So kalau kita tengok sini, yarghabu ni adalah fa'il dan fa'il huwa di sini, iaitu fa'il mudhari' marfu' dengan dhammah, dan dalamnya tersembunyi fa'il damir mustatir, takdirnya huwa. Lepas tu kita tengok mil'an ni adalah harfu jar, dan milati ni adalah isim majrur sebab lepas harfu jar kan, dan dia adalah majrur. Ibrahimah ni dia adalah mudhaf ilaih di sini, tapi ni adalah ghairu munsharif kan, ingat dia sepatutnya majrur, tapi dia di sini majrur dengan dhammah sebab dia tak boleh baris bawah kan, ghairu munsharif ni. Dan illa ni adalah huruf istigna kita, dan dia adalah diikuti oleh man, isim mausul, dia adalah isim mustasna, jadi sebagai isim mausul dia adalah fi mahli nasbin. So kita tengok sini, tidak ada orang yang membenci agama Nabi Ibrahim selain dari orang-orang yang membodohkan dirinya sendiri. Kerana sesungguhnya kami telah memilih Ibrahim menjadi Nabi di dunia ini, dan sesungguhnya dia pada hari akhirat kelak tetaplah terdiri dari orang-orang yang saleh yang tertinggi martabatnya. Satu lagi contoh untuk isim mausul man ni.
Kita lihat qala innallaha mubtaliikum binaharim faman syariba minhu falaisa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man iqtarafa ghurfatam biyadi fasyaribu minhu illa qalilan minhu. So kalau tengok ayat ni maknanya berkatalah ia, iaitu Talut. Sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan sebatang sungai. Oleh itu sesiapa di antara kamu yang meminum airnya maka bukanlah dia dari pengikutku. Dan sesiapa yang tidak merasai airnya maka sesungguhnya dia dari pengikutku. Kecuali, ni illa ni kecuali orang yang mencedok satu cedokan dengan tangannya. Illa man ni, man orang yang dan mereka meminum juga dari sungai itu sepuas-puasnya. Kecuali illa lagi satu mustasna kita sini qalilan, sedikit, sebahagian kecil minhum daripada mereka. Jadi kita tengok sini istisna illa ni kita ada man ni sebagai isim mustasna, dia adalah fi mahli nasbin. Di sini illa, di sini qalilan ni adalah isim mansub di sini. Kita lihat isim mausul ma pula sebagai isim mustasna ni. Ayat kita kullu ta'ami kana hilal li bani Israil la illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzala al-Taurat. So kalau kita tengok apa tu makna di sini, segala jenis makanan dahulu adalah halal bagi Bani Israel kecuali illa, kecuali apa yang ma ni. So dia adalah isim mausul ni. So kita tengok sebagai isim mustasna dia adalah fi mahli nasbin ni ma ni. Apa yang makanan yang diharamkan oleh Israel iaitu Nabi Yakub. Nabi Yakub ni pun dipanggil Israel sebenarnya nama dia pada dirinya sendiri sebelum diturunkan kitab Taurat. Satu lagi contoh isim ma ni. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Maknanya, dan janganlah kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan yang telah diperistrikan oleh bapa kamu kecuali apa yang illa ma, kecuali apa yang telah berlaku pada masa yang lalu. Sesungguhnya perbuatan itu adalah satu perkara yang keji dan dibenci oleh Allah serta menjadi seburuk-buruk jalan. Jadi di sini ma ni isim mustasna kita, dia adalah fi mahli nasbin. Sekarang kita lihat pula apabila masdar muawwal yang menjadi isim mustasna kita. Jadi apa jadi kita tengok ya. Wala yahillu lakum an ta'khuzu mimma ataitumuhunna syai'an illa an yakhafa alla yuqima hududallah. Di sini maknanya dan tidaklah halal bagi kamu mengambil balik sesuatu dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka, iaitu isteri-isteri yang diceraikan itu, kecuali kecuali jika keduanya takut, an yakhafa. So dia adalah masdar muawwal. So kita tengok dia sebagai isim mustasna, dia adalah fi mahli nasbin juga dia punya i'rab dia. So kecuali jika keduanya takut tidak dapat menegakkan aturan-aturan hukum Allah. Satu lagi contoh apa tu masdar muawwal juga. Walakin la tu'aidu hunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa. Di sini akan tetapi janganlah kamu membuat janji dengan mereka, itu perempuan yang kematian suami dan masih dalam iddah di dalam sulit, selain dari selain dari menyebutkan taqulu, an taqulu, kata-kata secara sindiran yang sopan. Di sini antakulu ni adalah masdar muawwal dan dia adalah isim mustasna. So i'rabnya adalah fi mahli nasbin di sini. Satu lagi contoh untuk masdar muawwal ni, antakuna ni. Kalau kita tengok ayat kita, zalikum aqsatu indallahi wa aqwamu lisyahadati wa adna alla tartabu illa antakuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum. Di sini maknanya yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih membetulkan atau menguatkan keterangan saksi dan juga lebih hampir kepada tidak menimbulkan keraguan kamu kecuali kecuali perkara itu mengenai antakuna, perniagaan tunai yang kamu edarkan sesama sendiri, maka tiadalah salah jika kamu tidak menulisnya. Di sini harfun isti'na kita adalah illa ni, and then isim mustasna kita adalah antakuna ni, iaitu ialah masdar muawwal dan dia adalah fi mahli nasbin i'rabnya ya.
Saya ada satu lagi contoh masdar muawwal untuk isim mustasna ni, perkataan ayyasha'a ni. So, kita tengok makana liyahuza ahahu fi dinil maliki illa ayyasha Allah. Narfa'u darajatim man nasha. So, kita tengok illa ni adalah huruf isti'na kita dan diikuti oleh ayyasha'a, iaitu dia adalah masdar muawwal. Sebagai dia adalah isim mustasna, jadi dia adalah fi mahalli nasbin i'rabnya. So, makna di sini tidaklah dia dapat menghukum saudara kandungnya menurut undang-undang raja kecuali jika dikehendaki Allah. Kami tinggikan darjat sesiapa yang kami kehendaki. Sekarang kita bertukar pula. Kita lihat bila mustasna minhu ni tidak disebut. Kalau mustasna minhu tadi kita sebut dia maknanya mustasna juga akan berbaris mansub ni, isim mustasna ya. So kita tengok sini wala ta'buduna illallah. Di sini ta'budu ni adalah fa'il dan fa'il antum, iaitu fa'il mudhari' marfu' dengan nun. Dalamnya tersembunyi fa'il damir mutasil mabni dengan waw atas sukun takdirnya antum fi mahalli raf'in. Mustasna isti'na kita adalah illa ni. Dan isim mustasna kita ada Allah. Jadi kita tengok dia adalah mansub sini ya. Dia sebagai alam di sini adalah daripada maf'ulun bihi dia ni. Maknanya janganlah kamu menyembah melainkan Allah. Satu lagi contoh mustasna minhu tidak disebut, apa tu mustasna akan berbaris mansub. Wa ma zadahum illa imanau wa taslima. Di sini zada adalah fi'il dan fa'il huwa di sini. Dia adalah fi'il madhi mabni dengan fathah. Ini dalamnya tersembunyi fa'il damir mustatir takdirnya huwa. Ini zad apa tu hum ni adalah maf'ulun bihi, dia adalah damir jadi dia adalah fi mahalli nasbin. Ila adalah huruf isti'na kita. Imanan ini adalah isim mustasna. Kalau kita tengok dia adalah berbaris mansub di sini. Dia juga sebagai maf'ulun bihi. So dia adalah maf'ulun bihi kedua di sini ya, maf'ulun bihi sani. Dan tasliman adalah ma'tuf, dia mansub. So dia match di sini. So makna di sini dan tidak menambahkan mereka kecuali keimanan dan penyerahan diri kepada Allah. Satu lagi contoh apabila mustasna minhu ni tidak disebut. Wa qalu lan tamassana naru illa ayyaman ma'dudah. Tamassana ni kita tengok dia adalah fa'il nahnu mudhari' mansub dengan fathah, and then an-naru ni adalah fa'il. Ni fa'il yang dizahirkan, dia adalah marfu' di sini. Dan illa ni isim isti'na kita, and then ayyaman ni adalah isim mustasna dan kita tengok dia adalah mansub. Ini adalah zaraf, dia adalah sebagai zaraf zaman juga di sini. And then ma'dudah ni adalah na'at, dia adalah mansub juga sebab dua-dua ni adalah mansubnya. Dan mereka berkata kami tidak sekali-kali akan disentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari yang tertentu. Satu lagi yang tidak juga disebut di sini mustasna minhunya tidak disebutnya. So kita tengok falamma kutiba alaihimul qitalu tawallau illa qalilam minhum. Di sini kita tengok tawallau adalah fi'il dan fa'il hum dia adalah fi'il madhi mabni dengan dhammah muqaddarah. Ini kita tengok fa'il damir mutasil yang tersembunyi dalam dia mabni dengan waw atas sukun takdirnya hum fi mahalli rafi'in. Illa ni adalah harfun isti'na kita. Yang apa tu isim mustasna kita adalah qalilan, dia adalah mansub. So makna di sini maka apabila perang itu diwajibkan atau atas mereka membelakangkan kewajipan itu kecuali sebahagian kecil dari mereka. Sekarang kita beralih pula kepada satu lagi huruf isti'na, iaitu perkataan ghaira ni. Allahul ladzi rafa'as samawati bi ghairi amadin tarawnaha. Di sini kita tengok isti'na kita adalah ghairi ni, dia adalah baris bawah kerana dia mengikut selepas harfu jar di sini. Jadi apa tu dia adalah majrur lah. Dan amadin ni adalah isim mustasna kita, dia adalah mudhaf ilaih di sini dan adalah majrur. Kita tengok dia memang baris bawah kan. Mustasna minhu kita ni adalah rafa'as samawati ni, iaitu langit terangkat tinggi.
rafa'ah ya. So dia adalah terdiri daripada fa'il dan fa'il huwa. Dia adalah madhi mabni dengan fathah dan juga tersembunyi dalamnya fa'il dan damir mustatir takdirnya huwa. Dan as-samawati ni adalah maf'ulun bihi lah. Dan dia adalah sebagai maf'ulun bihi selalunya mansub, walaupun as-samawati ni kita tengok dia adalah nampak di sini adalah baris bawah, tapi dia ni adalah jamak muannas salim. Ingat, jamak muannas salim dia adalah mansub dengan kasrah di sini ya. So maknanya Allah jualah yang menjadikan langit terangkat tinggi dengan tiada bertiang. Amadin ni bertiang ya, sebagaimana yang kamu melihatnya. Satu lagi contoh. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batana wal isma wal baghya bighairil haqq. Batana ni adalah fi'il dan fa'il huwa, dia fi'il madhi mabni dengan fathah dan dalamnya tersembunyi fa'il dan damir mustatir takdirnya huwa. Dan al-isma ni dia adalah mansub, al-baghya juga adalah mansub kerana dua-dua adalah maktuf di sini. Dan istighna kita adalah ghairi ni, iaitu dia majrur selepas harfu jarri. Dan isim mustasna kita adalah al-haqqi, dia adalah isim majrur, dia adalah mudhaf ilaih di sini ya. So maknanya katakanlah sesungguhnya Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan-perbuatan yang keji sama ada yang nyata atau yang tersembunyi, dan perbuatan dosa dan perbuatan menceroboh dengan tidak ada ghairi, tidak ada alasan yang besar, bi ghairil haqq. Ni maknanya tidak ada alasan yang benar. Satu lagi contoh, wa inna katsiran la yudilluna bi ahwaihim bi ghairi ilm. Di sini ghairi juga sebab selepas harfu jar bi ni dia adalah majrur. Ilmin adalah isim mustasna kita, dia adalah majrur dan dia adalah sendiri juga sebagai mudhaf ilaih. So maknanya dan sesungguhnya kebanyakan manusia hendak menyesatkan dengan hawa nafsu mereka dengan tidak berdasarkan pengetahuan. Sekarang kita lihat pula apabila perkataan ni marfu' ghairu di sini ya. So qul ara'aitum in ahazallahu sam'akum wa absarakum wa hatama ala qulubikum man ilahun ghairullahi ya'tikum bih. So kita tengok sini isim man ni adalah mubtada, dia fi mahali raf'in, ilahun ada khabar, dia adalah marfu' di sini. Dan ghairu ni adalah huruf istighna kita, dia adalah marfu' kerana dia adalah sebagai na'at di sini ya. Dan Allahi adalah isim mustasna kita, dia adalah majrur dan juga dia adalah mudhaf ilaih di sini. So maknanya katakanlah, wahai Muhammad, bagaimana fikiran kamu jika Allah melenyapkan pendengaran serta penglihatan kamu dan dia pula memeterikan atas hati kamu. Siapakah Tuhan selain Allah yang berkuasa mengembalikannya kepada kamu? Satu lagi contoh ghairu ni. Qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamati man ilahun ghairullahi ya'tikum bidhiya afala tasma'un. Kalau kita tengok sini, man ni adalah mubtada dan ilahun ni adalah khabar. So mubtada dia adalah fi mahali raf'in, khabar adalah marfu'. Ini kita dah buat dulu ya. Ghairu ni adalah huruf istighna kita. So kalau di sini ghairu ni marfu' kerana dia adalah na'at di sini. Kita ada mubtada, khabar dan na'at ya. Dan Allahi ni isim mustasna kita adalah majrur kerana di sini ghairu ni kan dia selalu memang isim yang berikutnya adalah berbentuk mudhaf ilaih. Jadi dia adalah majrur. So makna di sini katakanlah, bagaimana fikiran kamu jika Allah menjadikan malam itu terus menerus sehingga hari kiamat? Siapakah Tuhan selain Allah yang dapat mendatangkan cahaya yang menerangi kepada kamu? Maka mengapa kamu tidak mahu mendengar? Tak ada orang so Allah tanya kenapa tak nak mendengar. Satu lagi ayat ni. Qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi ya'tikum bilailin taskununa fi afala tubsirun. So kita tengok sini sama ya, tak tinggal lagi ni adalah nahar. So this one man adalah mubtada dan ilahun khabar, dan di sini ghairu ni istighna kita adalah berbentuk marfu' kerana dia na'at. Allahi adalah dia kena mudhaf ilaih, jadilah isim mustasna kita adalah majrur. Maknanya di sini katakanlah, bagaimana fikiran kamu jika Allah menjadikan siang kepada kamu terus menerus sehingga hari kiamat? Siapakah
Tuhan selain Allah yang dapat membawakan malam kepada kamu untuk kamu berehat padanya. Maka mengapa kamu tidak mahu melihat? Tadi dia suruh kita tak mendengar, sekarang tidak melihat. Satu malam, satu siang. Jadi banyak pertanyaan Allah untuk kita berfikir. Ini kita lihat apabila perkataan ni atas ghaira wa man yabtaghi ghairal islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kita tengok yabtaghi ni adalah fi'il dan fa'il huwa, dia adalah fi'il mudhari' majzum dengan hazaf huruf illah di sini ya, dan dalamnya tertulis fa'il damir mustatir takdirnya huwa. Perkataan huruf istina kita adalah ghaira ni dia adalah mansub, dia bertindak sebagai maf'ulun bihi di sini. Al-islami ni adalah isim mustasna, dia adalah majrul, dia ada mudhaf ilaih. So maknanya dan sesiapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima daripadanya dan dia pada hari akhirat kelak dari orang-orang yang rugi. Satu lagi contoh untuk ghaira ni so kita wa amalazina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk ata'an ghaira majzuz. So kita tengok di sini kita ada dua huruf istighna ni. Satu illa dan diikuti oleh isim mustasna dia ma ni isim mausul. So sebagai isim mausul dia adalah fi mahalli nasbin. Dan kita ada sya'a ni adalah fi'il huwa, dia adalah fi'il madhi mabni dengan fathah dan fa'il dia adalah rabbu, iaitu dia dizahirkan. Fa'il ni adalah marfu' lah ni. Dan ka ni kita dia adalah mudhaf ilaih, dia adalah fi mahalli jarin. Dan ata'an adalah maf'ulun mutlaq, dia adalah mansub. Ghaira ni tadi yang saya kata tadi, satu lagi contoh kan, ghaira dia adalah huruf istighna. Kita tengok dia adalah mansub di sini. Kerana dia berfungsi sebagai na'at ya. Dan majzuz ni adalah isim mustasna dia dan dia adalah majrur kerana dia adalah mudhaf ilaih. So makna di sini dan adapun orang-orang yang berbahagia maka tempatnya di dalam syurga. Mereka kekal di dalamnya selagi ada langit dan bumi kecuali apa yang dikehendaki oleh Tuhanmu sebagai pemberian nikmat yang tidak putus-putus. Yang tidak putus-putus ni. Kita lihat contoh ghaira lagi satu ni. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillahi wahidil qahhar. So kita tengok sini tubaddalu ni adalah fi'il hiya iaitu fi'il mudhari' majhul marfu' dengan dhammah. Dan al ardu ni adalah naib fa'il, dia adalah marfu'. Ni hiya ni sebab al ardu ni adalah muannas kan. Dan ghaira adalah huruf istighna kita, dia adalah mansub di sini. Sebab dia adalah maf'ul bihi di sini. Dan al-ardi kita tengok dia adalah isim mustasna kita dan dia adalah majrur kerana dia adalah mudhaf ilaih. So makna di sini ingatlah pada hari bumi diganti dengan selain bumi ini. Dan demikian juga langit dan manusia semuanya keluar berhimpun menghadap Allah yang Maha Esa lagi Maha Kuasa. Sekarang kita lihat pula apabila mustasna dan mustasna minhu ni bukan dari kumpulan yang sama. Kalau kita tengok ayat ni ya. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Di sini kalau kita tengok illa istighna kita, isim mustasna kita adalah mansub iblisan. Tapi kalau kita tengok maknanya dia, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, tunduklah beri hormat kepada Nabi Adam. Lalu mereka sekiranya tunduk memberi hormat melainkan iblis. Kita tengok di sini iblis ni mustasna ni bukan dari kumpulan malaikat. Yang dirujuk sebagai mustasna minhu dalam perkataan sajadu ni. Sajadu ni kan yang malaikat kan yang sujud ni. Jadi dia iblis ni bukan kumpulan yang sama. Dia boleh juga ada ya begini. Satu lagi contoh bukan dari kumpulan yang sama ni. Kalau kita tengok wala tad'u ma'allahi ilahan ahar. La ilaha illahu. Kullu syai'in halikun illa wajha.
So kita tengok sini kulun adalah mubtada, dia adalah marfu, syai'in adalah mudhaf ilaih, dia majrur. Halikun ni kalau kita tengok dia adalah sebagai mustasna minhu adalah marfu. Dia kena di sini adalah khabar, so dia marfu. Dan istisna kita adalah illa, dan isim mustasna kita adalah wajha, dia adalah mansub di sini. So kalau kita tengok dia wajha ni adalah maknanya zat kan. Halikun ni maknanya binasa. Jadi dia bukan daripada isim mustasna dan mustasna minhu ni bukan daripada kumpulan yang sama. So makna di sini, dan janganlah engkau menyembah Tuhan yang lain bersama-sama Allah. Tiada Tuhan melainkan dia. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa melainkan zatnya Allah. So kalau kita lihat dia bukan dari kumpulan yang sama. Kita telah sampai kepada ayat praktikal kita sebagai manda lazimnya. Sila cari huruf istigna dan juga isim mustasna dalam surah Al-Mudassir ni daripada ayat 31 hingga ayat ke-39. InsyaAllah ada. Carilah ya. Mungkin perkataan illa banyak ni. Ataupun ada perkataan ghaira ke, ghairu ke, ghairi ke, ataupun khala ke yang kita buat tadi. Tapi sebenarnya perkataan khala dan juga asya tu semua sebenarnya dalam Quran sangatlah sedikit. Dia susah nak cari dia. Ada perkataan khala tapi dia bukan huruf istigna. Di sini jumpa dah, nampak? Tu insyaAllah ada. So illa malaikatan. So kita tahu illa huruf istigna kita, malaikatan ni adalah isim mustasna lah, dia adalah mansub. Ya, dia adalah isim mustasna. Dan illa fitnatan juga sini adalah mansub. Ya, so kita tengok lagi satu adalah illa huwa. Ini adalah damir. Ya, so kita dah buat damir. Tadi ada satu damir kan. Satu damir ni di sini dia sebagai fa'il, so dia fi mahali rafi'in lah. Dia marfu' lah kedudukannya kan. Nah, illa zikra ni pun. Ni pun lagi satu. Di sini juga dia adalah marfu' kerana dia juga adalah sebagai fa'il juga di sini. Ni kita tengok sini, di sini dia sebagai khabar sebab hiya ni adalah mubtada di sini. Hiya ni mubtada dan zikra ni adalah khabar. Jadi dia adalah marfu'. Dan illa ashaba ni dia adalah di sini kita tengok dia adalah mansub juga. Kebenaran kata untuk sesi ni. Alhamdulillah, kita telah sampai ke penghujung sesi perkongsian ilmu. Saya sudahi dengan surah Al-As dan juga tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wallahu a'lam.